Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Seri Muhammad Syarkar Samsudin dalam satu kenyataan yang disiarkan oleh Utusan Malaysia menggesa kerajaan supaya memikirkan semula untuk menutup kembali sekolah yang telah dibuka pada 23 hari bulan Julai yang lepas. Seperti yang dilaporkan oleh Utusan Malaysia, COVID-19 syur tutup semula sekolah rendah. Kerajaan khususnya Kementerian Pendidikan digesa supaya menutup semula sekolah rendah kerana penularan pandemik COVID-19 masih belum pulih sepenuhnya di negara ini. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Seri Muhammad Syarkar Samsudin berkata, murid sekolah rendah khususnya dari darjah 1 hingga 3, majoriti mereka tidak faham tentang apa itu penjarakan sosial. Murid sekolah rendah ini tidak akan buat dan tidak faham penjarakan sosial. Tidak akan hendak mengharapkan cikgu jaga semua. Saya sendiri, kata Muhammad Syarkar, sempat meninjau di SK Jalan Bahagia Temerloh dan saya dapati murid-murid khususnya darjah 1 hingga darjah 3 mereka tidak faham dan tidak bersedia untuk mula bersekolah. Sesi persekolahan murid tahun 5 dan 6 dibuka semula bermula 15 Julai lalu. Manakala bagi murid darjah 1 hingga 4, sesi persekolahan mereka bermula pada 23 hari bulan. Mengulas lanjut, Muhammad Syarkar berkata, kerajaan tidak seharusnya bertindak tergesa-gesa dan jangan nanti apabila wujud kluster baru membabitkan murid sekolah rendah, barulah mula bertindak. Selain sekolah rendah ditutup semula, beliau juga mencadangkan supaya pelajar dari tingkatan 1 hingga tingkatan 3 turut diarahkan bercuti. Hanya pelajar dari tingkatan 4 hingga 5 yang terlibat dalam sesi persekolahan sehingga kita benar-benar yakin penularan wabak ini dapat dikawal sepenuhnya dan vaksin ditemui. Ini antara gesaan yang dibuat oleh seorang ahli Majlis Tertinggi UMNO, Datuk Seri Muhammad Syarkar Samsudin. Berikutan gesaan itu ianya menjadi tular di media sosial. Pada kali ini saya bawakan seperti dalam paparan ini, iaitu paparan dalam satu laman di Facebook, iaitu Welcome to Bintulu News. Ini adalah di Sarawak. Apabila memetik kenyataan Datuk Syarkar, Syarkar Samsudin di dalam Utusan Malaysia. Kita lihat beberapa komen daripada netizen mengenai hal ini. Dan daripada paparan ini kita dapat lihat sudah dikongsi sebanyak 300 lebih oleh netizen. Viviana Bivi ni mengulas, tak kisah budak tahun 1 ke 6, adik saya masih tahun 6 pun tak pandai sangat jaga penjarakan dengan kawan. Kalau boleh, tutuplah dulu sekolah rendah. Tunggu sehingga keadaan betul-betul pulih, baru buka. Khairul Abid, harap tutup semua sekolah rendah. COVID tidak memilih umur. Didi Nisa, sampai prasekolah pun tutup juga. Kalau darjah 1 hingga 3 tidak dibenarkan sekolah. Pra lagilah tidak tahu apa-apa. Walau bagaimanapun sebelum ini pembukaan sekolah ini yang telah berkuat kuasa pada 23 hari bulan lepas telah pun diumumkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan SOP serta peraturan khusus telah diberikan. Ini adalah garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia berkaitan dengan pembukaan sekolah yang berkuat kuasa seluruhnya pada 23 hari bulan Julai. Seperti yang dilaporkan oleh Berita Harian, Kementerian Pendidikan mengeluarkan garis panduan pengurusan pembukaan semula sekolah yang membabitkan aspek pelaksanaan dan pengurusan prasarana
termasuk kehadiran murid serta penjarakan sosial di bilik darjah. Okey, untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, bolehlah melawat portal rasmi Kementerian, laman web rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia seperti ini. Ada beberapa garis panduan dikeluarkan. Misalnya pada 14 Julai lepas, garis panduan pengurusan asrama sekolah. Okey, kemudian soalan lazim berkaitan dengan pengurusan asrama sekolah, garis panduan dan soalan lazim pembukaan semula institusi pendidikan swasta, garis panduan dan soalan lazim pengoperasian surau sekolah. Semuanya ada di dalam ruang pengumuman ini. Yang saya dapat kongsikan pada kali ini ialah iaitu garis panduan pengurusan pembukaan semula sekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Di sini ada diterangkan tentang peranan dan tanggungjawab pentadbir sekolah, guru, ibu bapa dan penjaga, pelaksanaan pengurusan sekolah, pengurusan prasarana, keselamatan murid, guru dan warga sekolah, pengajaran dan pembelajaran. Okey, mari kita lihat tentang keselamatan murid, guru dan warga sekolah ini . Okey, kita lihat garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Pentadbir bertanggungjawab merujuk Standard Operating Procedure SOP pencegahan penularan jangkitan penyakit coronavirus COVID-19 di sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia yang dikeluarkan oleh KPM pada 13 Mac 2020. SOP sudah pun dikeluarkan. Okay. Memastikan murid, guru dan warga sekolah berada dalam keadaan sihat untuk hadir ke sekolah. Pemakluman awal perlu diberikan kepada mereka sebelum sekolah dibuka semula. Okay. Memastikan saringan demam serta gejala batuk, selesema, sakit tekak dan sesak nafas dilakukan terhadap murid, guru dan warga sekolah pada setiap hari di pintu masuk sekolah sebelum sesi persekolahan bermula. Okey. Suhu badan melebihi 37.5 darjah Celsius atau bergejala tidak dibenarkan masuk di kawasan sekolah. Okey. Yang seterusnya, melantik guru bertugas untuk mengawal pergerakan murid di pintu masuk utama, memeriksa suhu badan murid menggunakan alat pengimbas suhu badan dan mengawal pergerakan murid semasa rehat. Ini adalah beberapa SOP yang perlu dipatuhi, garis panduan perlu dipatuhi untuk keselamatan dan keselamatan murid, guru dan warga sekolah. Ini boleh kita lihat nanti di dalam laman web Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, sementara itu di Hong Kong, Hong Kong akan menutup semula sekolah selepas wilayah itu merekodkan lonjakan kes penularan tempatan coronavirus. Menteri Pendidikannya Kevin Yeung berkata, kerajaan negara itu sudah mengarahkan semua sekolah ditutup bermula Isnin lepas, dengan permulaan cuti musim panas diawalkan selepas bandar itu mencatat peningkatan mendadak kes penularan tempatan sejak beberapa hari lalu. Hub kewangan itu merekodkan 34 kes penularan tempatan pada Khamis, jumlah kes harian tertinggi dalam tempoh lebih 3 bulan. Yeung berkata, pihak berkuasa sudah mengambil langkah bagi kebaikan masyarakat dan kesihatan pelajar. Beliau berkata lagi, pelajar yang dijadualkan mengambil peperiksaan boleh meneruskannya walaupun mereka perlu memakai pelitup muka dan mengekalkan penjarakan sosial. Sekolah tinggi awam di Hong Kong ditutup pada Januari lalu pada peringkat awal penularan virus berkenaan dan dibuka semula secara berperingkat bermula Mei selepas wilayah itu berjaya membendung jangkitan baharu. Bagaimanapun, kluster baru muncul sejak 2 hari lepas, termasuk membabitkan sebuah rumah jagaan warga emas yang melaporkan sekurang-kurangnya 32 kes. Sekurang-kurangnya 12 kes baru yang dilaporkan sejak 5 hari lalu diklasifikasikan sebagai tidak diketahui asalnya, sekaligus memerlukan pihak berkuasa bertungkus lumus untuk mengenal pasti
cara penyakit itu merebak. Pihak berkuasa pada Khamis mengumumkan pengenalan semula had jumlah orang untuk berkumpul di restoran, bar dan pusat kecergasan. Ini yang dilaporkan oleh media. Okey, selain daripada Hong Kong, Korea juga mengalami perkara yang sama mengenai penutupan sekolah. Ini adalah dilaporkan oleh Metro. COVID-19, sekolah tutup selepas dibuka sehari. Seoul, sebuah sekolah tinggi di Daegu, pusat gelombang pertama wabak COVID-19 di Korea Selatan, ditutup semula pada Khamis sehari selepas dibuka apabila seorang pelajarnya disahkan positif virus itu. Menurut pejabat pendidikan Metropolitan Daegu, seorang pelajar senior sekolah tinggi pertanian yang tinggal di asrama disahkan dijangkiti COVID-19, mendorong pihak berkuasa menutup semula sekolah dan semua pelajar diarah pulang ke rumah atau dikuarantin, lapor agensi berita Yonhap. Sekolah di Korea Selatan mula dibuka semula pada Rabu bermula sekolah tinggi, manakala sekolah rendah dan menengah akan kembali beroperasi secara berperingkat bermula 8 Jun. Pelajar itu tinggal di Gumi, wilayah Yongsan Utara, kembali ke asrama pada petang Selasa sebelum mengambil ujian saringan COVID-19 pada hari berikutnya. Okey, ini berlaku di Korea Selatan. Okey, berita ini disiarkan pada 22 Mei yang lepas.